Okay. Yang kedua, kamu suka buat last minute. Jadi seperti mana yang berlaku kemarin, ramai yang kelang kabut lah. Yang mula-mula hantar si Ao Chung Ming, okay, dia punya perbetulan tidak buat, dia hantar sejak yang telah pincang. Hari itu teacher sudah kasih tahu, buat tulis semula di dalam buku latihan. Faham? Jadi, apakah kerja yang teacher bagi itu sila buat? Janganlah buat last minute. Kalau kamu buat last minute, itulah saling dengan kawan. Apa yang kawan kamu kentuk. Tahu kentuk kan? Pampi. Dia pergi menyaling. Itu saja. Apa yang kawan kamu itu saling begitu, dia pun ikut. Kawan dia salah, dia pun salah, dia sendiri pun tidak tahu. Jangan sangka teacher tidak tahu. Teacher pernah jadi pelajar. Jadi teacher tahulah sikap-sikap pelajar yang suka buat last minute. Okay. So, hari itu teacher bincang sampai soalan mana? Kertas 1. 1 sampai 7 dengan 10. 10. Okey. Pergi ke soalan 8. Teacher mau bincang soalan ini. Manalah tahu kalau peperiksaan akhir tahun teacher keluar balik soalan yang sama. Kan? Itulah yang mau uji. Sama ada kamu tumpu perhatian kah atau tidak. Kadang-kadang apa yang teacher cakap itu memang teacher akan buat. Tergantung kepada kamulah. Kamu ingatkah apa yang guru kamu yang mengajar? Ingatkah kamu apa yang cikgu sampaikan? Okay. So, lihat kepada soalan 8. Okay. Soalan 8 ini adalah mengenai bab persamaan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ini dia adalah campuran daripada matematik moden. Okay, matematik moden bab 1 ialah fungsi dan persamaan kuadratik kan. Okay, dia lebih kurang sama. Okay, so lihat kepada soalan 8A. Okay, persamaan, dia sudah bagi persamaan dengan keadaan K dan H adalah pemalang, mempunyai punca-punca 1/3 dan negatif 2. Cari nilai K dan nilai H. Okey, kalau soalan begini macam mana buat? Kamu ada nampak mempunyai punca 1/3 dan negatif 2. Itulah yang kamu sudah belajar matematik di mana sebelum mencari nilai X, mesti ada ini 2 kurungan sama dengan kosong. Barulah cari dia punya nilai X kan? Betulkah? Iya. Kan? Itu lebih kurang sama tu. Ini menggunakan kalkulator EQN. Kan? Ini gunakan kalkulator. Kamu sudah dikira bernasib baik sudah. Sudah boleh guna kalkulator. Kalau ikut zaman-zaman teacher, Cikgu Sua, Cikgu Chong, tidak ada guna kalkulator 570. Kami semua gunakan ini. Mesti ingatkan, ada yang sudah lupa macam mana cari. Lepas cari, apakah hendak diisi yang di sini? Ini yang diisi oleh contoh negatif 2X. Lepas tu ini positif 1. Apakah hasil darab supaya menjadi 3X kuasa 2? Apakah hasil darab supaya menjadi negatif, terbalik. Okay. Apakah hasil darab di sini supaya jadi negatif 1? Itulah dulu zaman-zaman guru belajar ini. Kamu ni dikira bernasib baik. Sudah mula gunakan kalkulator EQN. EQN tolong kamu cari nilai X. Cuma kamu kasih terbalikkan, revise. Kan? Okey, sekarang dia sudah bagi punca 1/3 dengan negatif 2. Kalau begini macam mana? Okay. Ada 2 cara. Cara yang paling senang ialah,
ini 1/3 dengan negatif 2 ini adalah nilai X kan? Betul? Iya. Oke, apa yang kamu perlu buat? Kamu ganti masuk ke dalam nilai X ini. Maksudnya kamu akan jumpa dua persamaan. Oke, so 1/3 kuasa 2 tambah K darab 1/3 tambah dengan H sama dengan kosong. Oke, ini cara satu lah. Oke, jadi 3 darab dengan 1/3 kuasa 2. Ini guna kalkulator. Oke, so adalah 1/3. Tambah dengan K/3. Tambah dengan H sama dengan kosong. Oke, kamu tengok ini pecahan, ini bukan pecahan. Jadi yang pecahan bawah itu 3, saya mau hilangkan 3 itu, saya darab dengan 3 ke semua. Oke, 1/3 darab 3 dapat 1. Tambah K/3 darab 3 dapat K. H darab dengan 3 dapat 3H sama dengan kosong. Oke, jadikanlah dia persamaan dulu. Begini sudah kan persamaan 1. Oke, ini yang masukkan X sama dengan 1/3. Oke, lepas itu saya kasih masukkan X sama dengan negatif 2. Saya gantilah X itu negatif 2, ganti masuk. Sebab punca-punca itu merupakan nilai X-nya. Kadang-kadang soalan itu adalah tricky. Dia tidak cakap mempunyai nilai X adalah 1/3 dan negatif 2. Tidak akan cakap, dia akan cakap punca. Ingat, punca itu merupakan nilai X. Oke, jadi 3 darab dengan negatif 2, so adalah 12. Oke, positif, negatif 2K. Tambah H sama dengan kosong. Oke, 12 itu saya ganti pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 12 ini persamaan 2 kan? Oke, so di sini ada 2 persamaan. Saya kasih persamaan serentak lah. Oke. Negatif 2K tambah H sama dengan negatif 12. Jadi yang di sini, gunalah persamaan serentak sama ada guna kaedah penghapusan ataupun pergantian. Oke, so yang di sini saya gunakan penghapusan lah. Kamu mau hapus mana? Mau hapus K ataupun mau hapus H? Kalau mau hapus K, pastikan nombor sama. Kalau mau hapuskan H pun nombor yang sama. Jadi sekarang saya mau hapuskan K. Oke, so saya darab dengan ini 2, ini 1. Jadi di sini darab 2, ini darab 1 lah. Kan? Sebab ini darab ini 1, ini 2. Jadi yang atas itu darab 2. Setiap 1 darab dengan 2. Jadi 2K tambah dengan 6H sama dengan negatif 2. Ini persamaan 3. Selesai. Oke, jadi saya hanya tengok 2 ini saja. Selesaikan. Ini negatif, ini positif. Jadi operasi di situ ialah tambahkan tolak. Tambah. Tambah. Oke, sama tanda tolak, lain tanda tambah. Ini kamu sudah belajar dari tingkatan 1. Bawa naik sampai tingkatan 5 tuh, bab itu. Oke, jadi dah ada sudah kan? Jadi H tambah 6H, 7H. Negatif 12 tambah negatif 2, negatif 14. Jadi H sama dengan bahagi, jadi negatif 2. Ini yang guna cara 1 lah, di mana saya kasih masukkan nilai H. Oke, lepas itu saya sudah cari H, saya mau cari K kan? Masukkan H sama dengan negatif 2. Oke, negatif 2 ke, kamu mau ke mana? Ke Singapura, ke KL, ke Johor. Mestilah 1, 2 atau 3 kan? Mana-mana 1. Saya masuk 1.
Oke, jadi K tambah 3 hex sama dengan negatif 1. Hex itu saya kasih masukkan dengan negatif 2. Ingat, ini positif, negatif 6. K sama dengan negatif 1 tambah 6, jadi adalah 5. Inilah cara yang pertama di mana saya kasih masukkan nilai X ke puncak itu ke dalam nilai X. Ada cara yang kedua, di mana gunakan SOR, HTP dengan HDP pun boleh. Dapat jawapan yang sama juga. Cuma tengok macam mana kamu dapat jawapan. Sebab itu teacher cakap pelajar A, pelajar B, pelajar C sampailah pelajar Z, mereka punya langkah kerja adalah lain, kecualilah meniru. Kan? Okay. Cara yang kedua, gunakan hasil tambah punca. Hasil tambah punca ialah 2 punca itu tambahkan. Ini. Si tambahlah. So, adalah negatif 5/3. Kan? Hasil darab punca, 2 punca itu darab negatif 2/3. Okey. Persamaannya ialah 3x kuasa 2 tambah kx tambah dengan h sama dengan 0. Carilah di sini, apakah dia punya HTP? Apa formulanya? Apakah formula hasil tambah punca? Negatif. Apakah formula hasil tambah punca, Nur Syahila? Apa cikgu? Apa formula hasil tambah punca? E alfa. Alfa? Tak ada alfa. A tambah B. A tambah B? Apa A tambah B? Yang X kuasa 2 tu Kak Teacher. Ya, ini persamaannya. Apakah rumus untuk mencari hasil tambah punca? X kuasa 2. Apa nih kamu cakap, Syahira? Okey. Ini persamaan. A-nya ialah 3 kan? B ialah K. C ialah H. Jadi apakah rumus untuk hasil tambah punca? Jos? Negatif kan teacher dulu. Negatif B per A. Ya, negatif B per A. Nanti masuklah. Apa B-nya? Ingat, hasil tambah punca sendirinya memang ada negatif. Negatif K/3. Apakah nilai HTP? Negatif 5/3 ganti masuk. Boleh ya? Kiri kanan negatif, kiri kanan 3, potong tinggal 5. Kan? Itu yang gunakan hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Okey, itu HTP. Kalau HDP, apa rumusnya? C per A. Okay, C per A. Jadi dari persamaan, apakah C-nya H per 3? Apakah nilai HTP? Nanti masuk. Negatif 2/3. Kiri kanan ada 3 potong, jadi tinggal negatif 2 sama dengan H. Tengok, ada 2 cara, masing-masing dapat jawapan yang sama. Boleh ya? Boleh. Jelas? Okay, so pelajar yang masuk dalam Meet, jangan kamu sambung tidur ya. Masuklah kelas PTPR. Sekarang bulan 10. Bulan 3 tahun depan barulah kamu masuk tingkatan 5.
Ya. Tidur bila-bila masa boleh tidur. Dengan hari boleh sambung balik tidur tu. Teacher pun mau tidur. Sekarang ni cuaca bagus. Mendung. Buat orang tidur. Okey, itu adalah soalan A-nya. Okey, lihat kepada soalan B. Sama juga. Tengok. A dan B soalan yang sama, cuma dia punya ayatnya tukar. Kan? Diberi bahawa 4 dan K adalah punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X tambah P tambah 7 sama dengan 0. Cari nilai K dan P. Okay. So, untuk soalan B, jadi bergantung kepada kamulah. Kamu mau gunakan cara satu ataupun cara yang kedua. Mana-mana saja. Yang penting, dapat jawapan yang sama. Okay. So, lihat kepada, sudah salingkah? Sudah saling? Sudah. Okay. So, lihat kepada soalan B. 4 dan K itu merupakan puncak, kan? B. Soalan B. 4 dan K merupakan puncak. Maksudnya, ini merupakan nilai X. And then persamaannya ialah X kuasa 2 tolak 5X tambah P tambah 7 sama dengan 0. Jadi saya masuklah. Saya masukkan 4 ini ke dalam X kan. Saya kasih masuk. Jadi yang di situ saya boleh cari nilai P sudah. Kan? Tengok. X itu saya sudah ganti masuk. Oke, jadi ini 16 tolak 20 tambah P tambah 7 sama dengan 0. Jadi tekan kalkulator lah. Jadi P-nya di sini 16 tolak, oke. Ini adalah 3 tambah P sama dengan 0. Jadi P sama dengan negatif 3. Ini saya gunakan masukkan 4 ke dalam X. Kamu pun boleh gunakan cara 2. Tak ada masalah. Yang penting saya faham soalan ini. Jadi saya tahu 4 dan K merupakan nilai X. Saya terus masuk persamaan pun boleh. Tiada masalah. Okey. Jadi P saya sudah dapat. Saya kasih masuk ke dalam sini. X kuasa 2 tolak 5X tambah P tambah 7 sama dengan 0. P yang saya dapat ini, saya ganti masuk. Okey, X kuasa 2 tolak 5X tambah negatif 3. Pakai kurungan. Tambah 7 sama dengan 0. Ini merupakan nombor. Jadi saya boleh kasih selesaikan. Jadi tambah 4 sama dengan 0. Kan? K itu merupakan nilai X kan? Jadi saya ganti masuk. Oke, saya cari pemfaktoran. Ini boleh tekan kalkulator lah yang pakai kalkulator EQN tu. Oke. Cari. Oke, saya dapati nilai X yang dalam kalkulator. Satu ialah 4. Satu ialah 1. Oke, jadi disebabkan kalkulator bagi X, saya punya sini ialah K, jadi K tolak 4, K tolak 1. Masuk K, jangan letak X. X itu dalam kalkulator. Saya punya persamaan kuadratik ialah K. Jadi saya punya pemfaktoran mesti melibatkan K. Jadi yang di sini saya dapat 2 nilai jawapan. Ingat, mana satu saya kena pilih. Dia ada 2 jawapan. And then, tengok yang di bahagian soalannya. 4. Jadi, maksudnya 4 ini saya tak boleh ambil sudah kan? Okey, jadi jawapan untuk nilai K ialah 1. Boleh ya? Ini saya kasih masuk nilai X. Okey, yang ini kamu boleh gunakan hasil tambah punca. Pun boleh, tiada masalah.
Hasil tambah punca ialah 4 tambah K kan? Okey. Jadi mana satu merupakan rumus untuk hasil tambah punca K? Negatif B per A kan? Apa dia punya B? B saya ialah negatif 5 kan? A saya ialah 1, C saya ialah 4. Jadi B saya, B sebelah tu memang ada negatif. Negatif kurungan negatif 5 bahagi dengan 1. Boleh, tiada masalah untuk mencari nilai K di sini. 5 sama dengan 4 tambah K, K sama dengan 1. Nah, jawapan yang sama juga. Boleh ya? Boleh. So, ingat, kalau melupakan punca-punca bagi persamaan kuadratik, punca-punca itu maksudnya nilai X dalam persamaan kuadratik. Okay, so apa yang kamu buat dalam matematik model untuk bab 1, yang kamu tekan calculator itu EQN, tekan ABC itu adalah untuk mencari nilai X itu. Nilai X itu merupakan punca. Okay, itu adalah soalan 8. Sudah? Sudah. Okay. Yang lain? Automing, sudah? Sudah. Okay, lihat soalan 9. Ini. Okay. Ini merupakan segi 4 sama yang mempunyai panjang masing-masingnya S tambah 2. Ini yang kecil. Yang sederhana S tambah 4. Yang besar itu S tambah 6. Ini merupakan segi 4 sama. Jika segi 4 sama, maksudnya panjang sisi adalah sama. Ingat tuh. Ini pun S tambah 2. Ini pula panjang sisi adalah sama, iaitu S tambah 4. Okay. Ini pula walaupun dia besar, tapi ciri-cirinya masih sama, panjang sisinya sama S tambah 6. Okay. Soalan A1. Tunjukkan bahawa jujukan perimeter merupakan membentuk cancang aritmetik. Jadi kamu gunakan perimeter segi 4 sama untuk melihat adakah ini merupakan cancang aritmetik atau tidak. Okey. Soal yang segi 4 yang pertama ini, mereka mempunyai 4 panjang sisi kan? Okey, ini A1. Jadi 4. Okey, 4 ini maksudnya ada 4 panjang sisi, saya darab dengan S tambah 2. Ini merupakan perimeter 1. Ini P1, P2, P3. So, saya cari. P3 sama juga 4 darab dengan S tambah 4. P4, 4 darab dengan S tambah 6. Jadi, kamu darab masuk 4. Okey. Lepas itu, macam mana kita hendak tahu itu merupakan cancang aritmetik? Macam mana kita mau tahu? Tolak-tolak. Apa yang tolak-tolak? Yang tolak-tolak itu cari apa? Nisbah pula. Apa nih? Beza sepunya. Beza beza sepunya. Untuk menentukan dia merupakan cancang aritmetik ini adalah lihat kepada beza sepunya. Jika beza sepunya adalah sama, jadi dia membentuk cancang aritmetik. Okey, so saya cari D lah, D1. Okey, di mana P2. Kenapa ni? Ini P2, ini P3. Okey, P2 tolak dengan P1. Okey, jadi 4X tambah 16 tolak, sila gunakan kurungan. Sebab di sini, buka kurungan ini akan mempengaruhi. Okey, jadi 4X tambah 16 tolak 14 tolak 8. Jadi jawapan ialah 8 kan? Okey, saya cari beza sepunya yang kedua.
Iaitu P3 tolak dengan P2. P maksudnya perimeter. Okey, jadi 4S tambah 24 tolak sila gunakan kurungan. Okey, so 4X tambah 24 tolak 4S tolak 16. Jadi jawapannya masih lagi 8. Tengok, D1 sama dengan D2 sama dengan 8. Jadi cucukkan perimeter segi 4 sama membentuk janjang aritmetik. Okey, itulah dia punya alasannya. Mesti cari ini. Membentuk janjang aritmetik. Okey, itu adalah E1. Okey, ada soalan boleh bertanya. Tiada. Okey, so lihat yang E2. Okey, seterusnya cari nilai X jika diberi perimeter segi 4 pertama ialah 16. Jika kamu nampak soalan seterusnya, maksudnya tak payah kamu buat balik ya. Terus ambil dari A1, kasih masuk. Okay, sebab perimeter pertama itu saya sudah cari tadi kan. Iaitu perimeter 1, iaitu 4X tambah 8. Terus ambil. Tak payah kamu buat balik tu. Okay, jadi P1 ialah 16. Ganti masuklah. Jadi 8 sama dengan 4X, X sama dengan 2. Okay, inilah jawapan. Sebab dia satu markah saja. Tak payah membazir masa buat balik. Terus ambil ini, bawa ke A2 sebab ada perkataan seterusnya. Kalau berperiksaan kedua, kamu buat balik, teacher tak akan bagi markah. Kali ini dimaafkan. Teacher nampak ada yang dia buat balik tu. Sebab dia tidak lihat soalan. Tak tahulah, mungkin kawan A-nya tulis begitu, dia pun ikut. Okay. Lihat kepada B. Diberi jumlah perimeter bagi N segi 4 sama, yang pertama ialah 216. Cari nilai N. Ini. Jumlah perimeter bagi N segi 4 sama yang pertama. Ini maksudnya SN. SN adalah 216. Okay. Kenapa saya pakai SN? Sebab dia sudah cakap jumlah and then pertama. Kan? Kalau SN kamu tahu dia punya nama ialah hasil tambah bagi N yang pertama. Hasil pertama. Okey, jadi saya pun ganti masuklah. Janjang aritmetik dia punya formula SN ialah ini. Okey, SN saya sudah tahu 216, N saya tidak tahu. A macam mana? A itu yang kamu kena carilah. Perimeter pertama, tak payah cari dari 16. Okey, 16 tu. Jadi 2 darab dengan 16. Okey, tambah dengan N tolak 1. D saya pun sudah tahu 8. Okey ya. Jadi ini pindah jadi darab 216 darab dengan 2. So adalah 432. Okay, N dalam kurungan itu darab dululah. Kan? Okay. Jadi 432 sama dengan 32 tolak 8 adalah 24.
Jadi N darab dengan 24 tambah 8N. N itu darab masuk. Jadi 8N kuasa 2 tambah 24N. Nah, ini pindah, tempatnya sudah jadi kosong. Oke. 8, 24, 32 boleh bahagi dengan 8. Oke, so adalah N kuasa 2 tambah 3N tolak 54. Nah, ini pakai EQN lah, pakai kalkulator. Oke, jadi adalah N tolak 6, N tambah 9. Oke, jadi yang di sini saya akan dapat 2 nilai N. Nah, ini diabaikan. Tak ada N yang negatif. Jadi N-nya adalah 6. Oke, boleh ya? Boleh. Oke, kalau yang sudah pergi lihat ke soalan 11. Oke, so lihat soalan 11. Oke, ini merupakan bab 4, indeks dan log. Oke, so lihat kepada A. Oke, ada beberapa nombor kamu kena tahu dia punya nombor indeks. Contoh 4, 2 kuasa 2, 8, 2 kuasa 3, 27, 3 kuasa 3, 64, 2 kuasa 6, 32, 2 kuasa 5. Ini nih, semua nih. Ingat, hafal. Kalau kamu nampak nombor terus tahu dia punya nombor indeks. Ini maths modern asas tuh. Oke, so lihat kepada soalan A, dia minta kamu selesaikan. Oke, tengok yang di sebelah kiri, 3 kuasa S tambah 2. Jadi yang hukum-hukum indeks kamu kena tahulah. Contoh, A kuasa M darab dengan A kuasa N. Apabila nombor indeks itu kuasa darab, kuasanya akan jadi tambahkan. Oke, sekarang kamu di sini, kamu kena patah baliklah, pecahkan dia jadi darab. Jadi yang di sini 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 2. Ini tak ada kan, dia sendiri kan? Ikut balik. Sama dengan 8/27. Oke. Kalau yang di sini macam mana, Jos? Kamu pakai log kan? Iya, teacher. Tidak tahu kenapa kamu pakai log tuh. Oke. Kalau yang di sini macam mana? Sini ada 3 kuasa X. Ini pula ada 3 kuasa X. Jadi saya kasih faktorkan. Di mana saya faktorkan 3X. Jadi yang ini 3 kuasa 2 kan? Tolak. Apabila saya keluarkan faktor 3 kuasa X, tempat ini sudah jadi 1. Kalau tidak percaya, coba kamu darab masuk. Nah, ini yang saya faktorkan. Saya darab masuk, dapat ini balik nih. Nah, begitu. Oke, jadi yang dalam kurungan itu, saya selesaikan. Nah, 3 kuasa 2, 9 tolak 1. Nah, ini sudah jadi 8 kan? Nah, 8 itu pindah jadi bahagi. Oke, bahagi 8. Tekan kalkulator yang di sini. Hasilnya ialah 1/27.
Okey. Jadi 1/27. Apa indeksnya? Ini 27. 3 kuasa 3 kan? Kalau Iya. itu dalam bentuk pecahan, dia akan jadi negatif tuh. 1/27 dia akan jadi 3 negatif 2. 3. Kalau 1/8, okay, 2 kuasa negatif 3. Pecahan dia akan jadi kuasanya negatif. Kan 8 ialah 2 kuasa 3. Kalau 1/8, 2 kuasa negatif 3. Jadi yang di sini, kiri kanan ada 3, jadi yang tinggal ialah X sama dengan negatif 3. Ya, so itu adalah A. Okay, so lihat kepada B. Okay, diberi bahawa log 2X sama dengan A, log 2Y sama dengan B, ungkapkan log 2X kuasa 2Y dalam sebutan A dan B. Ini soalan ini hanya tak sampai 5 orang yang betul. Daripada 38. Okay, so untuk ini yang asas nih. Teacher tak ada, tengok ni. Ni log 2. Ini pun pakai log 2. Jadi ini pun pakai log 2 kan? Jadi yang dalam ini saya kasih pecahkan sebab dia darab. Sebab itu hukum-hukum log kamu kena ingat. Okay. Pertama, kalau log AM darab dengan N, dia akan jadi log AM tambah dengan log AN. 2, kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Okey ya. So, untuk lumus-lumus ini, kalau KBSM, ini lumus dibagi. KBSM diberi. KSSM tidak ada. Kau kena hafal. Kalau KSSM, dia bagi ialah lumus ini. Ini diberi. Ini saja. Ini yang penukaran asas nombor tu. Okey, di mana ini? Kau tengok ini. Ini A kan? Tiba-tiba dia tukar C dengan C. Itu. Itu guna penukaran. Okey, jadi yang balik kepada B. Jadi kalau X kuasa 2Y, darabkan. Jadi saya tambahlah. Okey. Kuasa 2, ini kuasa 2, pindah ke tepi sini jadi darab. Jadi di sini dia sudah cakap log 2X sama dengan A. Jadi ini gantikan dengan A lah. Log 2Y sama dengan B. Jadi gantikan dengan B. Itu saja. Tengok 3 langkah saja. Boleh ya? Boleh. Syuhadakah betulkah ini 11B? Iya, teacher, betul. Okay, so lihat kepada soalan 12. Okay, yang sudah tulis yang betul, tengok soalan 12. Okay, soalan 12 itu adalah janjang, tapi dia adalah janjang geometrik. Okay. Okay, so lihat soalan 12. Okay, ini adalah janjang geometri. Okay, and then dia bagi lagi satu maklumat hasil tambah 6 sebutan pertama. Okay, hasil tambah 6 sebutan pertama itu merupakan S6, iaitu 2912.
Okey, jadi soalan ini dia bagi maklumat. Maklumat yang pertama ialah ini. Maklumat kedua ialah S6 sama dengan 2916. Okey, kalau janjian geometri dia adalah lebih kepada nisbah sepunya, iaitu R. Okey, macam mana cari R? T2 bahagi dengan T1 atau T3 bahagi T2. Bukan T1 bahagi T2. Ini salah. Jangan kamu terbalik. Okey, so untuk soalan ini saya boleh cari nilai Y-nya. Okey, di mana Y bahagi 216 sama dengan 1944 bahagi dengan Y. Ini nisbah sepunya punya formula kan? Ini saya darab silang. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 216 darab 1944. Okey. And then jangan lupa sini kuasa 2 pindah jadi punca ya. Okey. Jadi jawapannya ialah kejap. Okey, jadi jawapannya ialah 648. Walaupun dia ada dua jawapan, satu positif, satu negatif kan? Tapi dengan syarat Y lebih besar kosong, jadi saya mesti ambil yang positif lah. Jangan ambil yang negatif. Okey, itu adalah A1. Okey, lihat kepada A2. Cari nisbah sepunya. Okey, cucukkan nombor iaitu 216Y 1944. Y ini saya ganti dengan 648. Kan? Okey, jadi saya boleh cari R. Iaitu 648 bahagi dengan 216. So, adalah 3. Ini senang. Ini ramai yang betul. Okey, lihat kepada soalan C. Okey. Cari nilai N yang paling kecil supaya sebutan ke N melebihi 10,000. Okey. Oh, sorry. B belum kan? Okey, lihat soalan B. Okey, soalan B dia minta cari sebutan pertama. Jadi saya ambil maklumat yang kedua iaitu S6 sama dengan 2912. Okey, and then saya punya R adalah 3 kan? Maksudnya R ini sudah melebihi kosong. Jadi lihat kepada rumus. Okey, ya ini rumus dibagi. Iyakah? Adakah? Ini rumus dibagi tapi kamu kena pandai gunakan rumus mana yang hendak diambil. Disebabkan R adalah 3, maksudnya lebih besar kosong. Jadi saya ambil rumus ini. R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Pakai rumus ini. Jangan guna yang 1 tolak R kuasa N itu. Ini hanya untuk R yang lebih kecil kosong. Jadi Sn saya ganti masuklah nombor-nombor itu. E yang hendak dicari. R ialah 3, N ialah 6. Sebab ini ialah N. Tolak 1 per 3 tolak 1. Okey ya? Jadi kamu kiralah 2912 darab dengan 2. Sebab 3 tolak 1, 2 kan? Ini punya 2 pindah sana jadi darab. Okey. 3 kuasa 6 tolak 1. Jadi 5824 sama dengan 728E. Jadi saya boleh cari A sudahlah. Bahagi. 8. Okey. So, lihat kepada C. Cari nilai N yang paling kecil supaya sebutan ke N. Sebutan ke N ialah Tn. Tn melebihi
10.000. Jadi TN melebihi 10.000 lah. TN punya jancang geometri. Ingatkan AR kuasa N tolak 1. Ini. Satu lagi cara kamu tulis itu, sila tulis betul-betul lah. Jangan yang sama size. Ada pelajar dia tulis begini. Teacher sangka ini sama size ke apa? Cara tulis kamu tuh. Oke, E yang saya dapat dari B tadi ialah 8. R ialah 3. Oke. N tolak 1. Oke, jadi yang di sini 8 ini tak boleh darab dengan 3. Sebab 3 ini sebelahnya ada kuasa N tolak 1. Jadi yang 8 itu kasih pindah ke sebelah kanan. Oke, jadi 3 kuasa N tolak 1 melebihi 1250. Ini pakai log lah, log 10. Kiri kanan pakai log 10. Oke, log 10 3 kuasa N tolak 1. Oke, log 10 1250. Ini ada kuasa pindah ke tepat. Apa yang kamu sudah belajar di log, begitulah kamu selesaikan. 10 3. Oke, lepas itu pindah jadi bahagi. Ini kamu boleh tekan kalkulator ialah 6.49. Ini pindah jadi tambah. Jadi yang di sini kamu lihat, apakah nilai N sepatutnya letak di sini? Oke, pastikan nombor bulat lah. Jadi N sama dengan 8. Sebab, kenapa letak 8? Kenapa bukan letak 7? Sebab 8 melebihi 7.49. Oke, ini adalah supaya kamu boleh fikir secara logik. Kan? Jangan letak 7 lah. Jika kamu letak 7, kamu tengok betulkah ini? Betul? Salah kan? Oke ya? Oke, teacher. Ini kali kedua teacher sudah kasih tahu. Oke, tinggalkan 13-14, teacher pergi ke soalan 15-10. Nanti baru teacher patah balik. Oke, soalan 15 adalah nombor indeks. Ini formatnya ialah 8. Ada yang dapat 7 sebab dia punya huraian tuh, tafsiran tuh. Dia tidak tulis dengan jelas. Sudah ya? Oke, lihat soalan 15. Oke, soalan 15 ini Oke, dan lihat kepada jadual. Ada 4 bahan, A, B, C, dan D. Ini merupakan harga mengikut bahan-bahan bagi tahun 2017. Ini pula merupakan harga bagi tahun 2019. Ini pula merupakan indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Maksudnya ini merupakan I19/17. Ya. Oke, yang di sebelah merupakan pemberat lah. Oke, lihat soalan A. Carikan nilai S, Y, dan Z. Oke, kalau merupakan indeks harga 19/17, apakah rumusnya?
Q2019 bahagi Q2017 darab dengan 100. Okey. Jadi lihat kepada X lah. Ini indeks harga 120. Harga untuk tahun 29 kasus 119 ialah RM1.20. Harga untuk tahun 2017 saya tidak tahu X. Jadi X itu kau pindah sini, ini kau pindah sana. Ada yang salah pindah tuh, ada. Jadi X-nya adalah RM1. Okey, untuk mencari Y, mana Y? Inilah Y. Jadi kau ganti masuklah dia punya formula 125 sama dengan Y per 0.80 darab 100. Jadi Y-nya kau darablah. Ada yang tidak tahu pindah tuh? Jadi RM1 juga. Okey, untuk Z, mana Z? Ini Z-nya. Z untuk mencari dia punya indeks harga kan. Jadi Z sama dengan RM2.20 per RM2 darab dengan 100. Jadi Z-nya 110. Ramai pelajar salah Z-nya. Sebab ini dia salah, dia macam terbalikkan dia punya harga. Ada yang tulis RM2 di atas, RM2.20 di bawah. Okey, itu adalah A. Lihat kepada soalan B. Okey, soalan B. Hitungkan indeks perubahan bagi bahan tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Jadi kamu carilah indeks perubahan. Ini tak ada masalah. Okay, so ini adalah 110 sebab Z ini ialah 110 darab dengan pemberat. Okay, bahagi dengan jumlah pemberatnya 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Okay ya. So yang di sini ialah 112.5. Okay. Jadi jangan kamu berhenti di situ. Ramai pelajar berhenti di sini sebab dia tidak jawab ini. Seterusnya berikan tafsiran mengenai tampatan anda. Dia minta kamu tafsir ini. Apa maksud ini? Ini tambahkah? Ini meningkatkah menurun? Meningkat. Okey, yang kamu fahamkan dia meningkat. Okey, meningkat berapa? Meningkat berapa peratus? 12.5%. Okey. So, asalnya peratus adalah 100%. 100 macam mana dia boleh pergi 112.5? Ini maksudnya dia meningkatkan 12.5 yang kamu fahamkan. Jadi apakah tafsiran yang kamu kena tulis? Ada yang tulis meningkat sebanyak 12.5%. Itu memang salah lah. Dia meningkat dari tahun mana ke tahun mana. Mesti sebut tahun. Okey, jadi di sini kamu boleh tulis terdapat peningkatan 12.5% harga per kg bagi 4 bahan A, B dan C, D. Okey, pada tahun 2019 berbanding dengan tahun 20 berbanding tahun 2017.
Jangan kamu tulis meningkat sebanyak 12,5%. Meningkat dari tahun mana ke tahun mana. Oke, itulah kamu kena tuliskan dia punya tafsiran dengan betul. Kalau tidak silap, Daniel Chin, kamu betulkah ini? Tafsiran itu. Daniel? Hanya Daniel saja yang boleh jawab itu. Oke? Daniel kalau tidak silap dia tulis apa? Meningkat sebanyak 12,5% dari tahun 2017 ke tahun 2019. Teacher boleh terima tuh. Jos, kau tulis meningkat sebanyak 12,5% kan? Iya, teacher. Nah, jadi teacher ingat apa yang kamu tulis tuh. Oke ya. Kamu nih 38 orang pelajar. Jadi teacher kena semak 540 soalan. Kalau yang teacher semak kertas SPN, 120 orang pelajar, kau darablah 15 soalan. Kau sendiri darab beribu-ribu di sana tuh. Jadi teacher ingat tuh semua tuh, apa yang kamu tulis. Kena ambillah 1 bulan untuk muntah balik tuh. Oke ya ini. Oke, teacher. Boleh ya? So, begitulah menjawab itu dia punya tafsiran. Oke, lihat kepada soalan 13. Ini itik, ikan sama apa? Burung, arnab sama ikan. Oke. Ini adalah soalan bab 3, sistem persamaan 3 pemboleh ubah. Oke, tengok yang soalan ini. Oke, Encik Abu ingin memberi beberapa ekor burung, anak dan ikan. Ada 3 jenis binatang. Bukan binatang, haiwan. Oke, burung, anak dengan ikan. Jumlah haiwan yang perlu diberi ialah RM45. Ini yang pertama. Oke. Lepas itu dia memperuntukkan sebanyak RM1,650 untuk membeli ke semua haiwan peliharaannya itu. Ini 1650. Oke. Seekor burung berharga RM20, seekor arnab berharga RM50 dan seekor ikan berharga RM30. Okay, jumlah bilangan burung dan arnab adalah 2 kali bilangan ikan. Tuliskan 3 persamaan. And then soalan B, seterusnya. Berapakah bilangan setiap haiwan yang dibeli oleh Encik Abu? Oke, so yang di sini kamu gunakanlah huruf, 3 huruf. Mau ABC kah, mau BRF kah pun boleh, mana-mana saja. Oke, jadi tapi kamu kena beli reference lah, rujukan. A itu rujuk kepada siapa? Haiwan mana? Oke, jadi yang di sini saya gunakan X. X ini merupakan bilangan arnab. Bilangan burung. Y merupakan bilangan arnab. Z merupakan bilangan ikan. Oke, so A. Ada nampak 45, mana 45? Ini. Oke, mana? Sorry. Jumlah haiwan. 45. Oke, jumlah haiwan. Jumlah haiwan. Maksudnya S tambah Y tambah Z sama dengan 45. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, 1650. 1650 maksudnya dia memperuntukkan. Maksudnya dia belanja. Dia belanja kena bayar sebanyak RM1,650.
Di mana satu ekor burung harganya ialah RM20. Jadi 20X. Tambah dengan arnab RM50, jadi 50Y. Tambah dengan ikan RM30, iaitu 30Z. Sama dengan 1650. Okey? Lepas itu, mana lagi? Ini yang terakhir. Jumlah bilangan burung dan anak. Jumlah burung dengan anak. Burung saya gunakan X, anak saya gunakan Y. Jadi jumlah bilangan burung dan anak ialah X tambah Y. Okey? Adalah sama denganlah 2 kali bilangan ikan. 2 kali bilangan ikan. Jadi 2Z. Jadi saya sudah jawab soalan A lah kan? Okey. Pergi kepada B. Seterusnya. Jadi saya ambil ini 3, saya pergi bawa masuk ke situ. Okey. Okay. Ini pula saya pindah ke sana jadi tolak ya. Okay. Jadi yang di sini ada 3 persamaan. Jadi kamu persamaan serentak lah. Sebab saya sudah tahu 3 persamaan sudah kan? Okey. Jadi yang soalan B itu sila buat sendiri. Nanti kamu buat perbentulan, kamu buat sendiri ya. Okey. Tapi ingat jawapan akhir kamu. Okey, kamu buat. Okey. Jawapan akhir, kamu tulis burung. Burung ialah X kan? 10, arnab 20, ikan 15. Okey, kamu kena buat kesimpulan begitu. Sebab dia cakap berapakah bilangan setiap haiwan. Boleh? Boleh. Okey ya. So yang B itu nanti kamu buat pembetulannya. Ini kamu boleh tekan calculator, tulis jawapan di tepi-tepi dulu. And then kamu buat. Kalau untuk cara menjawab lah. Okey, itu adalah soalan 13. Okey, lihat soalan yang terakhir. Okey. So, lihat soalan 14. Okey, 14A. Okey, persamaan kuadratik mempunyai 2 punca sama, cari nilai H. Ini dia sudah kasih tahu 2 punca sama. 2 punca sama gunakan apa formula? Ini kan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Okey, ini ialah bab 2. Fungsi dan persamaan kuadratik kah? Okey. Punca ada 3 jenis. Punca sama, 2 punca beza, satu lagi ialah dia ada punca. Masing-masing mempunyai formula yang lain-lain. Disebabkan dia melupakan punca sama, jadi saya pakai ini. And then, di sini saya carikan ABC. A saya ialah H. B saya ialah ini. Kan? Maksudnya 1 tambah 2H. Okey, maksudnya kamu keluarkan faktor X. Ini 1 itu pindah jadi tolak 1 lah. Jadi HX kuasa 2 tambah X kurungan 1 tambah 2H. Saya faktorkan. Tambah dengan H tolak 1. Okey, jadi yang di sini H lah. Okey, B ialah 1 tambah 2H. C ialah H tolak dengan 1. Okey, jadi ganti masuklah. Jadi ganti masuk ke sini lah.
Okey. Jadi yang di sini kembanglah sebab kuasa 2 kan. Jadi kasih kembang. Jadi begini sudah. Tolak. Pakai kurungan 4H kuasa 2 tolak dengan 4H. Okey. Lepas itu saya buka kurungannya. Negatif, positif, negatif lah. Negatif, negatif, positif. And then di sini saya dapati ini dah ada sudah nih. Tambah 4H kuasa 2 tolak 4H kuasa 2 tinggal kosong. Jadi apa yang tinggal? Okey, 1 tambah dengan 8H sama dengan kosong. 8H sama dengan negatif 1, jadi H sama dengan negatif 1/8. Boleh ya? Boleh. Okey, itu adalah A. Okey, lihat kepada, teacher pergi ke C dulu, baru pergi ke B. Okey, lihat ke C. Okey, diberi M tambah 2, N tolak 1 ialah punca bagi persamaan H kuasa 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Cari nilai M dan N. Ini merupakan punca. Punca maksudnya X kan? Jadi kau ganti S lah, pun boleh, tiada masalah. Jadi jika punca adalah M tambah 2, okey, jadi saya ganti masuk dalam persamaan kuadratik lah. M tambah 2 tambah 4 sama dengan 0. Okey, kasih kembang. Okey, M kuasa 2. Okey, selesaikan. Faktorkan. Jadi M ada 2 jawapan. M sama dengan negatif 6. Okey, itu M. N pun sama. Jika punca ialah N tolak 1. Okey, saya ganti masuk ke dalam X. Okey, lepas itu kasih kembang. Aduh. N kosong. Okey, ini kosong. 1 tolak 5 tambah 4 jadi kosong. Ini faktorkan. Inilah cara faktorkan. Ini tak payah guna kalkulator. Ini kita boleh faktorkan sendiri. Okey, so yang di sini ada 2 nilai. Satu ialah N sama dengan 0. Satu ialah N tambah 3 sama dengan 0. Jadi N adalah negatif 3. Jadi dia ada 2 nilai N. Boleh ya? Itu C. Boleh. Okey. Peperiksaan kali ini banyak yang keluarkan punca-punca tu. Okey, itu adalah soalan C. Okey, lihat kepada soalan B. Okey, B. Nadira dia buat separuh jalan tu. Dia tidak buat habis. Cara dia buat betul, cuma dia tidak buat habis. Itu saja. Okey. So, lihat soalan B. Inilah persamaan kuadratik. Okey, di mana? Tengok MS kurungan kuasa 2. Ini maksudnya M kuasa 2, X kuasa 2 ya.
Jangan kamu anggap M itu adalah kuasa 1. M itu sebenarnya ada kuasa 2. Okey? Ini mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey? Maksudnya punca sama kan? Ini merupakan punca sama. Okey? Kalau punca sama maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Pakai ini. Okey? Sebelum kamu masuk, carikan ABC. A saya ialah M kuasa 2. B saya ialah 5N. C saya ialah 4. Ganti masuk ke sini. Okey ya? Jadi 25N kuasa 2 tolak 16M kuasa 2. Okey, ini saya pindah. Saya mau jadikan dia positif. Okey, lepas itu 25N kuasa 2 per 16 sama dengan N kuasa 2. Ini pindah, dia akan jadi punca. Plus minus. Okey. Jadi plus minus 5N per 4. Ini maksudnya dia ada dua nilai M. Satu positif, satu negatif. Okey. Lepas itu ada satu lagi persamaan kan? Ini. Di mana mempunyai dua punca yang berbeza. Okey. Jadi PX kuasa 2 tolak X tambah M sama dengan 0. Mempunyai dua punca beza. Kalau mempunyai dua punca beza, ini formula. Lebih besar 0. Jadi di sini pun sama juga. A adalah P, B adalah negatif 1, C adalah M. Jadi ganti masuk. A, B, C-nya ialah M. Okey. M yang saya dapat tadi, ini M ganti masuk. Satu untuk positif 5N per 4. Satu lagi untuk ganti masuk yang negatif 5N per 4. Negatif 5N per 4. Okey. Tak cukup ruang. Boleh ya? Okey, so di sini saya kasih selesaikan. Ini sudah jadi 1 tolak 4P 5N per 4 lebih besar 0. Ini pula yang ini ya, tulis di bawah. 1 tambah 4P 5N per 4. Besar 0. Tahu kenapa sini tambah? Negatif, negatif, positif. Okey. Lepas itu, ini satu pindah. Ini satu pun pindah. Jadi yang di sini tinggal negatif 5PN. Lebih besar negatif 1. Ini pula 5PN lebih besar negatif 1. Okey. Sudah? Sudah. Okey, masih ingat ketaksamaan? Jika pemboleh ubah depan sini ada negatif, ini akan ubah. Dia jadi lebih kecil. Kan? Jadi saya mau N sebagai ni lah. 5P. Ini sudah jadi positif sudah. Sebab negatif, negatif, positif. Ini kena ubah. Ini pula pun sama juga, negatif 1 per 5P. Okey. Jadi, apakah jumlah N? Sebab soalan ini dia mau cari jumlah N kan? Jumlah N dalam sebutan P. Jadi, N di tengah-tengah. Kalau N di tengah-tengah, inilah dia punya tanda. Ini N, kalau baca N lebih besar. Ini
tulis di kiri. Ini N kecil kan? Ini kecil nih kalau baca di sini. Jadi ini tulis di kanan. Inilah jawaban. Boleh? Boleh. Yang lain? Oke ya. So, hari ini punya kerja ialah buat pembetulan. Ya, buat pembetulan untuk kertas 1 ini. Oke, buat pembetulan kertas 1 starting dengan 8, 9, 11 sampailah 15. Oke. Besok teacher ada kelas ya. Ada kelas teacher akan masuk ke bab vektor. Nanti teacher akan bagi YouTube link. Oke, cuba kamu, bukan cuba, mesti buka tengok YouTube link ini, vektor. Teacher takut besok teacher cakap vektor-vektor, kamu punya kepala itu banyak anak panah. Faham kan? Boleh? Boleh. Faham kan? Sebab vektor itu kebanyakan adalah menggunakan anak panah. Oke, nanti teacher akan pakai YouTube link. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang buku modul, muka surat 57 dengan 58. Siapa yang belum buat itu, sila buat. Oke. Paling lewat hari ini hantar. Teacher ada bagi itu kan, siapa yang belum hantar ini itu, siapa yang belum buat pembetulan minggu lepas, sila buat pembetulan lah. Ini punya pembetulan jangan kamu buat last minute Okay? Siapa yang sudah siap 2 kerja itu, sila buat pembetulan lah hari ini. Jangan kamu buat last minute, macam yang kemarin itu. Jelas ya 4 carnation? Jelas. Jelas. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, teacher. Oke, thank you teacher.